Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 29 Januari 2021 bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Tumpuan berita. Beberapa lokasi panas telah dikenal pasti di sempadan Sarawak Indonesia dan perlu diperketatkan kawalannya bagi mengekang aktiviti pemerdagangan manusia dan penyeludupan sekaligus mengekang penularan wabak COVID-19 di Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing berkata, antara lokasi panas yang telah dikenal pasti ialah kawasan penempatan Teluk Melano, Lubuk Antu dan Serian. Ini disebabkan kawasan itu terdapat banyak kampung yang terletak berhampiran sempadan. Jelasnya kawalan keselamatan juga perlu diperketatkan lagi di lokasi-lokasi seperti di Bauk, Lundu, Teluk Melano, Biawak dan Serikin. Dalam satu kenyataan media selepas mendengar taklimat menyeluruh berhubung isu rentas Sarawak melalui sempadan darat, Tan Sri James yang juga pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Sempadan Sarawak memberitahu isu melibatkan keselamatan sempadan negeri memerlukan usaha pengukuhan dengan meningkatkan kawalan serta kecekapan pihak berwajib. Kata beliau, penyediaan peralatan logistik untuk kawalan sempadan juga perlu ditingkatkan bagi memastikan kawasan sempadan negeri tidak mudah dibolosi. Dalam pada itu, beliau yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak memberitahu pihaknya sudah mengesyorkan untuk memasang sistem komunikasi berasaskan satelit iaitu ConnectMe yang berkuasa solar di kawasan yang tidak dapat dihubungi melalui menara telekomunikasi. Tambahnya, sistem ConnectMe sesuai dipasangkan di pos-pos sempadan yang terpencil seperti Tapak Megah, Rantau Pandora di Kapit dan Bak Kelalan yang menghadapi masalah kemudahan telekomunikasi asas. Berita seterusnya, Kementerian Belia dan Sukan Sarawak dengan kerjasama Persatuan Sukan Elektronik Sarawak (SESA) akan menganjurkan kejohanan MYSSE Football PES 21 Stay at Home secara atas talian melalui platform PlayStation 4 PS4 yang bersesuaian dengan keadaan semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Menteri Belia dan Sukan Sarawak Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kejohanan tersebut merupakan usaha kementeriannya dalam melahirkan atlet e-sport profesional melalui platform pencarian bakat di peringkat akar umbi. Kejohanan ini merupakan platform untuk mempersiapkan pemain-pemain amatur yang berpotensi untuk dipersembahkan di mana-mana kejohanan di peringkat kebangsaan, peringkat regional ataupun peringkat antarabangsa di masa akan datang. Tambahan pula permainan Pro Evolution, yang ini penting Pro Evolution Soccer 2021 ini ataupun PES 21 juga adalah salah satu kategori game title e-sport yang akan dipertandingkan sewaktu Sukan Malaysia 2022 ataupun SUKMA 2022 yang akan berlangsung di negeri Johor, sepatutnya tahun ini 2021 tapi yang telah ditunda kepada tahun 2022 pada tahun hadapan. Beliau berkata demikian dalam sidang media program MYSSE Football Pro Evolution Soccer 2021 Stay at Home di SESA Mini Esport Hub di Visual Park Kota Samarahan pada Khamis. Katanya lagi, kejohanan tersebut juga bertujuan membantu kawalan psikologi pemain dalam meningkatkan keupayaan mereka mengawal tekanan pertandingan. Kejohanan MYSSE Football PES 21 Stay at Home akan bermula pada 19 Februari hingga 7 Mac 2021 dan pendaftaran akan dibuka pada 1 Februari hingga 13 Februari 2021 yang akan menawarkan hadiah terkumpul berjumlah RM10,000 menjadi taruhan setiap peserta. Bagi yang berminat untuk menyertai kejohanan tersebut, boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai pendaftaran dan syarat-syarat penyertaan menerusi media sosial laman Facebook Sarawak, Esport Association SESA.
Sementara itu, Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia RWMF mungkin akan dianjurkan secara maya memandangkan negara ini masih dibelenggu penularan wabak COVID-19. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu festival muzik bertaraf antarabangsa itu berkemungkinan akan dilakukan secara maya pada tahun ini. Pada masa ini, belum ada rancangan untuk diposponkan. Kita lebih kurang melihat bahawa kita akan usahakan untuk tahun ini. Tapi kalau tak dapat, then we'll try to look into sama ada nak mengadakan event-event seperti ini secara visual, secara online. Tambah beliau, banyak lagi festival muzik lain seperti festival muzik jazz dan acara sukan seperti Spartan Race dan Sukan Sarawak Suksar akan dianjurkan mengikut keadaan semasa dan berpandu kepada arahan kerajaan dan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Selanjutnya, Kementerian Utiliti Sarawak telah melancarkan sistem e-utility dalam mendigitalkan perkhidmatan sedia ada yang disediakan kementerian tersebut kepada rakyat di Sarawak. Menterinya Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, menerusi sistem e-utility ia sekaligus akan memudah dan mempercepatkan proses perkhidmatan tersedia dalam talian dan dapat diakses bila-bila masa oleh pengguna. The e-utilities has been our dream, Sarawak government dream, the brainchild of the Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, the digital economy, digital system that we have. We have found that some of our delivery system not up to the mark because, there's no reading of the meter, water and so on. Our meter readers are all sudah pension, tidak ada cari lagi. We have short of manpower and so on. So we must go into digital smart meter reading and so on. Jelas beliau lagi, beberapa sistem baru juga akan dibangunkan di bawah e-utilities adalah seperti tertera. Tambahnya lagi, e-utility juga memperbaharui dan meningkatkan beberapa sistem yang ada seperti sistem e-KPI Sarawak untuk perkhidmatan bekalan air, sistem pemeriksaan kredit dan menambah dengan memaparkan peta dan pemantauan projek. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan Pelan Anti Rasuah Organisasi OACP 2021 hingga 2025 dan pelancaran sistem e-utility di Kuching pada Khamis. Justru Datuk Seri Dr. Stephen Rundi turut memberitahu kementeriannya juga akan terus meningkatkan perkhidmatan kepada masyarakat. Dalam masa yang sama juga menegaskan matlamat OACP 2021 hingga 2025 adalah bagi memastikan kaki tangan Kementerian Utility terus mengamalkan amalan integriti dalam kehidupan seharian bagi meningkatkan kesedaran dalam memerangi rasuah. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.